Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar. Kami dari Section 3 Kursus Integriti dan Anti Rasuah akan membentangkan topik 11 yaitu pandangan mahasiswa terhadap perbuatan rasuah dalam konteks pendidikan. Rasuah mempunyai berbagai definisi dari berbagai sumber. Menurut Dewan Bahasa edisi kedua, rasuah didefinisikan sebagai perbuatan yang salah di sisi undang-undang seperti menerima atau memberi wang suap. Saban tahun, peningkatan rasuah di dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Buktinya, kajian yang dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia menunjukkan 14,3% daripada 2.254 pelajar pernah ditawarkan rasuah. Terdapat banyak faktor yang menjadi punca rasuah. Contohnya, kurang pegangan agama, sosial diri yang lemah, dan tekanan keuangan. Penambahbaikan terhadap konteks rasuah dalam konteks pendidikan pula ialah penguatkuasaan undang-undang dan penganjuran program peningkatan sosial diri. Isu rasuah tidak dinafikan sudah ada sejak pra-kemerdekaan lagi, dan kini isu rasuah kurang diberi perhatian kerana fokus utama ialah untuk meningkatkan ekonomi negara. Terdapat beberapa isu rasuah yang hangat diperkatakan di mana ia melibatkan para pegawai pentadbiran dan juga Perdana Menteri, iaitu kes Wan MDB, iaitu Wan Malaysia Development Berhad. Dalam pendidikan ataupun sektor pendidikan juga wujudnya kes rasuah yang mempunyai berbagai cara dan jenis, iaitu seperti pemberian kontrak pembinaan sekolah, penerimaan pelajar, penyalahgunaan dana, amalan nepotisme dan kronisme, dan juga penjualan soalan peperiksaan, dan banyak lagi cara dan jenis. Sektor pendidikan merupakan tunjang utama dalam melahirkan model insan yang berintegriti dan bermoral, tetapi ia makin tercemar disebabkan dengan isu rasuah, dan bukan saja melibatkan pihak pentadbiran tetapi ia juga melibatkan para pendidik, pelajar dan juga ibu bapa. Sebagai seorang mahasiswa, perlulah mengambil tahu mengenai isu rasuah bagi memahami latar belakang dan bagaimana dan mengapa perbuatan ini berlaku dalam sektor pendidikan ataupun konteks pendidikan, dan bagaimana isu ini dapat kesan kepada sistem pendidikan yang sepatutnya menjadi asas kepada kemajuan masyarakat. Oleh itu, peranan mahasiswa ini sangatlah penting kerana menjadi pelapis kepimpinan negara dengan memupuk nilai integriti dan mengamalkan ilmu agama yang kuat dalam diri agar tidak terlibat dalam kes rasuah dan tidak memudaratkan negara akibat dengan isu-isu rasuah. Selain itu, mahasiswa juga perlulah memainkan peranan yang aktif dalam mempantaskan budaya rasuah dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi tunjang utama dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti dan berilmu. Yang pertama ialah kewujudan peluang. Individu yang melakukan rasuah ini ialah berisiko rendah kerana kelemahan kawalan diri mereka itu. Ia juga disebabkan oleh kerana birokrasi, kerana tiada sistem pemantauan yang cukup dan tiada sistem pengulihan kuasa. Seterusnya ialah kelemahan sosial diri. Individu tidak tahu pun rasuah itu sama ada perkara yang betul atau yang salah, kerana individu sebegini kebiasaannya tiada rasionalisasi dalam diri mereka, kerana mereka menganggap rasuah itu adalah tidak salah. Kenapa mereka boleh menganggap rasuah ini tidak salah? Kerana mempunyai sikap tamak dan ingin cepat kaya. Hal-hal ini telah membuat mereka tiada kejujuran dalam diri. Yang ketiga ialah kelemahan integriti dan etika. Kelemahan integriti dan etika ini membuatkan satu perbuatannya tidak moral dan tidak menganggap rasuah itu perkara yang serius. Kenapa mereka boleh menganggap perkara ini tidak serius? Kerana tiada garis panduan yang jelas. Sebagai contoh, pemberian hadiah kepada pensyarah oleh anak murid mereka sendiri atas ingin mengubah keputusan ataupun untuk senang mendapat markah. Yang keempat ialah kurang pegangan dan didikan agama.
Didikan agama merupakan peranan yang besar dalam membentuk akhlak dan moral individu. Jika institusi-institusi kurang memberi penekanan atau tiada usaha untuk menekankan didikan agama ini, pelajar akan tidak memahami sepenuhnya. Jika pelajar tidak memahami sepenuhnya, pelajar akan kehilangan tanggung jawab moral. Dan akhir sekali ialah pengaruh kuasa dan kedudukan. Individu yang memegang posisi penting seperti pensyarah ataupun pengetua sekolah, di mana mereka telah menyalahgunakan kuasa atas manfaat-manfaat pribadi. Kerana kebiasaan mereka ini mempunyai kuasa untuk mengubah keputusan. Sebagai contoh pemberian beasiswa, di mana mereka mempunyai kuasa untuk persetujuan memberi mereka beasiswa tanpa melihat kehendak-kehendak yang telah ditetapkan atas manfaat pribadi. Sebagai contoh, pemberian uang daripada pihak pelajar itu kepada mereka, serta manipulasi keputusan akademik di mana mereka mungkin menerima uang saku daripada pelajar untuk menukarkan keputusan yang gagal kepada yang lebih bagus. Umum kita ketahui bahawa rasuah juga terjadi sekiranya ada faktor luaran yang mempengaruhi jenayah tersebut berlaku pada masa kini, terutamanya dalam sektor pendidikan. Salah satu faktor utama ialah peningkatan kos sara hidup di mana ramai mahasiswa yang mengalami kesukaran dalam memperoleh barangan asas serta membayar yuran pengajian. Masalah ini menyebabkan mereka terpaksa mencari jalan pintas dalam mendapatkan apa sahaja yang mereka hajati, terutamanya dari segi keuangan. Faktor luaran yang kedua ialah tekanan keuangan, di mana masalah ini berlaku disebabkan oleh perbezaan jurang ekonomi yang begitu besar, serta terdapat segelintir ahli keluarga mahasiswa itu sendiri yang tidak memanfaatkan sumber keuangan tersebut dengan sebaiknya. Dan masalah ini juga berlaku disebabkan oleh penglibatan dalam kegiatan haram seperti judi dan pengambilan dada dalam kalangan ahli keluarga mahasiswa itu sendiri. Selain itu, masalah ini juga mendorong kepada tekanan kerja yang dihadapi oleh ahli keluarga tersebut. Sudah tentu masalah-masalah ini akan menyebabkan berlakunya tunggakan hutang yang berlebihan sehingga memaksa mahasiswa tersebut menerima rasuah untuk mengurangkan beban keuangan yang dihadapi oleh diri dan keluarga mereka. Selain itu, budaya birokrasi dalam sesebuah organisasi juga menjadi faktor utama yang mendorong kepada kegiatan rasuah itu sendiri. Hal ini berlaku disebabkan terdapat banyak peraturan dan karena yang perlu dipatuhi oleh organisasi tertentu, menyebabkan urusan yang dilakukan juga menjadi lambat. Individu yang terlibat dalam urusan sebegini juga akan berasa risau dan cemas, lagi-lagi apabila keputusan dalam sesebuah perbincangan itu tidak berpihak kepada mereka. Hal ini akan membuka peluang kepada amalan rasuah tersebut untuk diwujudkan bagi mencapai kepentingan mereka tersendiri. Melihat kepada aspek yang lain, dasar negara juga menjadi salah satu faktor berlakunya rasuah. Faktor ini dapat dilihat melalui keberkesanan undang-undang dalam mengawal jenayah seperti jenayah rasuah yang sangat lemah, sehingga rakyat tidak mempunyai kesadaran dalam mencegah dan membasmi rasuah itu sendiri. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila segelintir ahli politik, terutamanya yang sangat berpengaruh, hanya mengutamakan kepentingan mereka tersendiri dengan memberi dan menerima habuan demi meraih sokongan semata-mata. Masalah ini mampu menjejaskan kebajikan rakyat sehingga mewujudkan jurang kemiskinan yang lebih besar dalam sesebuah negara itu sendiri. Antara cadangan penambahbaikan terhadap rasuah dalam konteks pendidikan bagi penambahbaikan faktor dalaman adalah pengauditan penjawat pendidikan awam. Hal ini kerana proses pengauditan ini dapat mengekalkan amanah mereka untuk bekerja demi kepentingan kerajaan dan juga mahasiswa. Mengapa rasuah boleh berlaku dalam kalangan penjawat awam? Hal ini berlaku disebabkan wujudnya peluang untuk mereka melaksanakan jenayah tersebut. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah memastikan setiap jabatan kerajaan sentiasa memantau gerak kerja pegawai bertugas, khususnya
pengurusan beasiswa supaya mahasiswa dapat menerima beasiswa mengikut kelayakan dan bukannya dengan niat lain bersama pegawai tersebut. Cadangan yang kedua adalah menganjurkan program peningkatan sasia diri terhadap mahasiswa yang kurang berdisiplin. Hal ini disebabkan individu telah lama dibiarkan tanpa bimbingan betul daripada orang dewasa akan tingkah laku mereka. Justru, mahasiswa disarankan untuk mengikuti aktivitas seperti sesi konseling bersemuka dan camp motivasi bagi meningkatkan sasia diri mereka. Kesannya, munculnya perasaan kesal dan kesadaran dalam diri mahasiswa tersebut. Cadangan seterusnya ialah pihak institusi pengajian haruslah menerapkan pendidikan agama dalam kurikulum mahasiswa. Mengapa kita harus berbuat demikian? Hal ini karena kurangnya pegangan agama sejak kecil lagi. Ini menyebabkan mahasiswa kurang ilmu berkaitan dengan larangan agama masing-masing. Oleh itu, pendidikan agama patut diterapkan dengan melibatkan mahasiswa dalam projek community seperti kerja amal dan membersihkan tempat beribadah. Natijanya, mahasiswa yang bertanggung jawab dan berintegrasi nilai moral dapat dilahirkan. Cadangan yang keempat adalah mengadakan kempen kesadaran integriti bagi mengajar mahasiswa akan pentingnya integriti dan etika dalam kehidupan seharian. Menurut Jurnal Mahasiswa Kompetitif 1 Dimensi, pengenalan kepada modul tersebut telah diberikan melalui media massa dan juga melalui sokongan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan mengenai salah laku kepada kehidupan mahasiswa seharian. Dengan adanya inisiatif tersebut, mahasiswa mampu menghadapi segala anasir di luar yang mereka akan tempuhi terutamanya di alam pekerjaan nanti. Akhir sekali, cadangan penambahbaikan membanteras rasuah adalah menjatuhkan hukuman berat kepada mahasiswa yang menyalahgunakan kuasa mereka, khasnya mereka yang berjabatan tinggi. Penyediaan tempat aduan secara maya juga boleh dilaksanakan bagi melaporkan individu ini supaya timbulnya rasa takut dan segan untuk mereka melakukan jenayah tersebut. Cadangan yang mampu dilakukan dari faktor tekanan keuangan adalah seperti menyediakan latihan kemahiran atau peluang pekerjaan sambilan yang fleksibel supaya mahasiswa dapat dibantu dari segi keuangan. Mereka juga dapat menambah pendapatan mereka tanpa menjejaskan pembelajaran mereka. Cadangan seperti pihak IPT memberi kebenaran untuk membuka pekerjaan sambilan di dalam kawasan universiti, pasti ramai mahasiswa yang bersaing untuk memohon mendapatkan pekerjaan ini. Hal ini dapat memupuk kemahiran sosial sewaktu bekerja, menambah pengalaman dan dapat menggalakkan mahasiswa untuk mendapatkan sumber keuangan dengan cara yang lebih baik. Seterusnya adalah penambahbaikan bagi faktor tekanan kerja yang dihadapi oleh ahli keluarga mahasiswa. Pihak kerajaan perlulah menyediakan bantuan pendidikan khususnya kepada mahasiswa dan bantuan keuangan kepada keluarga mahasiswa yang tergolong dalam keluarga B40. Selain itu, terdapat beberapa alternatif lain seperti melakukan program-program yang dianjur oleh pihak IPT ataupun inisiatif pensyarah seperti menyelitkan sedikit hadiah berbentuk makanan percuma kepada mahasiswa. Hal ini dapat menjadi petua kepada mahasiswa dalam berjimat dengan mengikuti program yang dianjur oleh mana-mana pihak. Selain itu, isu budaya birokrasi yang banyak karena dan peraturan dapat ditangani jika pihak universiti dan organisasi mahasiswa menambah baik komunikasi dan memastikan keputusan diambil dengan lebih cepat dan jelas. Majelis Perwakilan Pelajar perlu peka dalam mendengar rintihan mahasiswanya dan melaksanakan pengurusan dengan cepat agar pihak mereka dapat dipercayai oleh mahasiswa yang lain. Jika perkara ini diberikan tindakan yang segera, perkara ini dapat membantu mahasiswa agar tidak terjerumus dalam kegiatan rasuah jika organisasi rasmi dapat bergerak dengan lebih pantas. Akhir sekali, bagi faktor dasar negara pula, pihak kerajaan perlulah memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang terhadap rasuah dan jenayah, serta memastikan hukuman yang diberikan adalah setimpal tanpa mengira latar belakang mereka. Hal ini supaya kegiatan rasuah dapat dipandang serius oleh setiap golongan masyarakat, terutama mahasiswa. Hukuman yang tertulis perlu dijelaskan dan didedahkan kepada seluruh masyarakat agar mereka lebih sedar dan gerun untuk melakukan jenayah. Kesimpulannya, integriti memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah rasuah dalam kalangan pelajar. Semua pihak, terutama sekali kalangan mahasiswa, haruslah bekerja sama dalam membanteras rasuah demi masa depan negara. Negara yang bebas rasuah akan menghasilkan negara yang aman dan maju. Sekian, terima kasih.